Baik, sekarang ni kita akan teruskan menu yang pertama untuk episod kali ini. Saya akan buat kita punya sambal ikan tenggiri. Ikan tenggiri ni memang sedap. Kalau kita buat masak lemak boleh, kita nak buat goreng saja pun boleh. Sebab itulah saya menggunakan ikan tenggiri ni. Kita perlukan juga kita punya cili bo ataupun cili kisar. Dan seterusnya saya ada kita punya bawang merah. Saya akan pakai sebiji. Seterusnya bawang putih, cili padi dan juga serbuk kunyit. Itu saja bahan-bahan yang diperlukan. Okey, tapi yang paling penting ni lah, cili bo ni lah. Kalau tak ada cili bo ni, dia tak jadilah kita punya sambal. Okey, sekarang ni saya dah panaskan kuali kita sebenarnya untuk kita goreng dengan ikan. Okey, jadi memandangkan kuali pun dah panas, saya boleh tutupkan api sekejap. Sebab kita nak gaulkan ikan kita ni dengan serbuk kunyit dan juga sedikit garam. Garam dahulu dekat atas ikan. Seterusnya serbuk kunyit. Okey, kita ratakan dia. Depan belakang. Okay, biar ada rasa kunyit-kunyit tu. Okey, untuk goreng ikan ni, kalau anda rasa dekat rumah tu tak ada serbuk kunyit, boleh je. Kalau nak goreng kosong macam ni pun boleh, tapi pastikan kita dah letak garam. Serbuk kunyit boleh kita pakai, ataupun rasa macam nak pakai serbuk cili boleh. Itu pun sedap juga sebenarnya untuk kita punya hidangan. Dan sekarang kita dah gaulkan kunyit dengan garam, kita akan masukkan ikan kita dalam periuk yang berasap ni. Kuali kita yang berasap ni kan. Dan anda boleh lihat sebenarnya api tak ada pun saya pasang. Sebab sebenarnya bila kuali kita dah berasap macam ni, kalau boleh kita tutupkan api tu. Sebab dia bahaya kalau kita terus masuk. Takut nanti api menyambar sebab terlampau panas. Jadi bila kita dah tutup api, masukkan ikan kita dan kita boleh hidupkan balik api dia. Okey. Baik. Sekarang ni saya dah perlahankan api dia dan kita akan biarkan ikan tenggiri ni masak lebih kurang dalam masa 6 ke 7 minit. Kemudian kita akan buat dia punya sambal pula. Rasanya ikan saya ni memang dah cantik dah ni. Sebab kalau lagi lama kita goreng, kita tak nak ada sampai kering sangatlah kan. Cukup bagi dia ada rangup-rangup dan kita boleh lihat sendiri dia punya isi pun memang dah cantik. Sekarang saya dah boleh tutupkan api. Kita boleh letak terus atas pinggan. Macam ni kalau kita makan ikan goreng dengan nasi putih kicap pun dah sedap dah untuk bersahur betul. Tapi bayangkan kalau ikan goreng saja dah sedap, bayangkan kalau kita buat pula dia punya sambal. Lagilah 2 kali sedap. Okey, jadi sekarang ni tunggu sekejap. Saya akan pergi kurangkan sedikit minyak goreng ikan kita ni sebab saya akan pakai balik minyak yang sama untuk kita tumis kita punya sambal. Kejap tunggu, jangan pergi mana-mana. Dan saya dah kembali balik dengan kuali saya dan juga minyak yang sedikit. Tapi masih lagi menggunakan minyak kita goreng ikan tadi dan saya pun tak cuci saya punya kuali. Saya biarkan dia punya rasa ikan tu masih ada kat dalam ni. Okey, jadi sekarang ni kita akan buat kita punya sambal. Yang pertama, saya akan potong kita punya bawang putih. Bawang putih ni saya akan titik dia lah. Biasanya kalau sambal ni, kalau ada blender ataupun batu lesung, anda boleh tumbuk saja. Tapi saya nak tunjukkan juga cara lain. Contohnya lah tiba-tiba rumah tak ada elektrik kan. Takkanlah kita tak nak masak. Ataupun kat rumah tak ada blender. Batu lesung tumbuk-tumbuk dah pecah. Tak boleh buat apa. Inilah cara dia selain daripada anda tumbuk ataupun kisar. Okey, kita ketuk sikit bawang putih, kemudian kita cincang dia. Jangan risau sebenarnya kalau ada besar-besar, ada yang besar-besar sikit ni. Nanti bila kita dah masak ataupun kita dah tumis dia, dia akan jadi lebih halus lah. Okey, jadi bawang putih dah ada. Seterusnya saya akan potong kita punya cili padi. Okey, lebih kurang dalam 3 tangkai. Iris juga. Sebab kalau dah namanya sambal, dia memang nak kena pedas. Kalau tak pedas, dia memang tak jadi lah. Bawang merah ni memang kita nak kena pakai sebiji lah. Ataupun lebih pun tak apa sebenarnya. Kalau anda nak lebih lagi pun sedap juga. Sebab itulah kalau anda beli nasi lemak kan, sambal nasi lemak tu, kadang-kadang acik yang jual tu, dia punya bawang tu memang melimpah-limpah. Sebab itulah juga anda kena tahu kenapa harga sambal kadang-kadang mahal. Kan? Kadang-kadang orang tak bagi, orang meniaga ni dia bagi sikit je sambal. Sebab sambal kalau ada bawang, tu agak mahal sikit lah. Tapi kalau kita buat sendiri, sebenarnya lebih jimat. Dan juga cara dia pun sangat mudah. Ini yang saya nak tunjuk kepada anda. Kalau rasa macam potong bawang menangis, kita boleh tutup mata. Supaya kita tak menangis potong bawang. Lebih bahayalah tu. Jadi saya panaskan kuali dan kita boleh masukkan bahan-bahan yang kita dah iris ni. Okey, bawang merah, bawang putih bersama dengan cili padi. Dan saya akan masukkan juga kita punya cili bo. Lebih kurang dalam 3 sudu. Anda rasa macam kalau nak tumis bawang dulu boleh. Kalau nak buat cara saya ni pun boleh. Tak ada masalah. Tapi yang paling penting, kita tumis dia betul-betul lah. Sampai dia betul-betul pecah minyak. Sebab tu dari segi minyak pula, bila saya kata sedikit tu, janganlah terlampau sedikit sangat.
Sikit saya maksudnya bila kita tumis ni kita masih boleh nampak minyak lagi lah. Maksudnya dia lebih kurang dalam 5 ke 6 sudu minyak kita perlukan untuk tumis bahan-bahan kita. Rasanya proses untuk bagi garing ni, kita punya bahan-bahan ni, dia lebih kurang dalam 3 minit jugalah. Tapi yang pastinya kita kena kacau selalu sampai dia pecah minyak. Supaya dia punya rasa tu akan naik. Ini saya nak bagi tips sikit lah kan. Kalau kita nak buat cili bol dekat rumah, kita kisarkan dia bersama dengan minyak. Tak payah banyak sangat minyak, boleh juga minyak campur dengan air. Cuma lepas dah kisar, kita dah masukkan dekat dalam tupperware bekas kita tu, kita boleh tuangkan minyak sedikit supaya dia menutupi permukaan paste cili yang kita dah kisar tu. Sebab apa? Bila ada minyak, dia takkan ada kuman lah masuk. Jadi kita punya sambal tu boleh tahan lebih lama. Pastikan kita simpan dekat dalam peti sejuk lah. Sambal ni juga, ini adalah resipi asas. Kalau rasa macam nak buat sambal petai, masukkan petai sekarang sambil-sambil tumis tu. Sedap. Kalau ada jering, boleh masukkan juga jering kat dalam ni. Boleh jadi sambal jering. Kalau ada udang, boleh gantikan udang. Boleh jadi sambal udang. Yang penting, inilah dia. Ini yang paling asas sebenarnya kalau kita nak buat sambal. Baik, sekarang kita punya sambal dah masak. Dia memang dah kering. Dia pun dah pecah minyak. Dah cantik seperti yang saya mahukan. Sekarang kita akan masukkan kita punya air sedikit. Cukup. Dan saya akan masukkan kita punya ikan. Ikan ni kalau kita dah masuk sambal ni, nampak dia mengecil-kecil. Baik pakai apron. Okey, kita gaul sikit. Bagi dia sebati. Lumurkan ikan tu ataupun kita salut ikan tu dengan kita punya sambal. Dan sekarang saya akan masukkan kita punya garam. Garam sikit. Ini bagi saya dah memadai. Sebab saya suka dia kering-kering macam ni. Okey, siap. Kita dah boleh tutup. Dan kita dah boleh hidangkan terus dekat atas pinggan. Memang sesuai sangatlah resipi ni. Sebab ianya begitu mudah dan juga ringkas. Semestinya senang untuk anda masak di rumah. Jadi, jangan lupa cuba saya punya ikan masak sambal.